gambar ala-ala autumn. Autumn di Putrajaya. Rare tu. Okey, so kami dalam perjalanan ke Putrajaya, tapi tak jauh mana pun sebab kami daripada Kajang. Macam biasa saya, Cikgu Haras dan juga Cikgu Shibli. Hari pun nampaknya hujan, tapi tak ada masalah. Sebenarnya kita masih lagi boleh menghasilkan gambar-gambar yang cantik. Okey, so ni lebih kurang tempat yang kita baru sampai. So jom kita keluar daripada kereta kita dan tengok pemandangan yang ada di sekitar. Hari ni model kita berwarna merah. Sebab apa? Nanti kita akan explain dalam sesi yang seterusnya. Okey, so sampailah kita di Taman Saujana Hijau. Assalamualaikum semua. Kita sekarang dah berada di Taman Saujana Hijau bersama dengan Cikgu Shibli pada hari ini. Dengan berpakaian berwarna merah. Sebab kita nak buat gambar ala-ala autumn. Nampak macam kita berada dekat luar negara, padahal tak pun. Kita dekat Putrajaya sahaja. Okey, sekarang kita berada dekat kawasan ni yang ada banyak pokok pine ataupun pine tree bahasa Inggeris dia. So kita akan cuma tak silap saya berapa banyak pokok total lah tanam. Tak tahu nak cakap apa. Banyak lah. Barry, I will give you $1,000 if you say it right now. Ramai yang pergi Taman Saujana Hijau, kebiasaannya diorang hanya jogging ke atas tu, tapi tak pergi dekat spot yang cantik ni untuk kita ambil gambar. So kena mendaki sikit daripada bawah sana. Sana tempat kita parking, kita daki sikit. Okey, penat lah. Okey, sikit je, tak banyak. Kemudian kita terus cari spot yang cantik. Yang penting pemilihan baju. So sekarang ni subjek pakai baju merah yang agak striking, supaya bila kita ambil gambar nanti subjek akan timbul. Okay, so sebenarnya banyak elemen yang bermain dekat kawasan pokok pine ni. So kalau lihat daripada segi pokok yang berulang, kita boleh nampak okay, dia berulang. Dia akan menghasilkan satu composition yang dinamakan sebagai leading line, pattern and repetition. So elemen-elemen tu kalau kita masukkan dalam gambar kita, akan kita buat lepas ni, tambah pula dengan subjek yang berwarna merah dalam kita punya gambar, confirm gambar kita memang meletup. Okey. Dan juga kalau kita tengok kat kawasan ni, kalau kita nak bermain dengan autumn, kita kena pandai tahulah autumn kebiasaannya warna dia ke oren-orenan, ke kuning-kuningan, ke merah-merahan. So dekat lantai ni kita nampak sekarang ni ada kawasan yang berwarna hijau, dan belakang tu kawasan yang berwarna ke merah-merahan, ke coklat-coklatan. So kita akan pergi ke sana untuk dapatkan gambar-gambar yang awesome. So kita pusing-pusing. You guys semua boleh tengok situasi dia sekarang. So dah boleh imagine dah macam mana gambar yang bakal kita hasilkan sebentar lagi. Untuk memastikan gambar kita nampak lagi feel dia luar negara itu, sebab tu saya berpakaian sebegini. Pertama sekali pakai snow cap, okey, ala luar negara sikit. Kemudian pakai baju sejuk. Sebab kalau sebenarnya autumn ni sebenarnya waktu sejuk, iaitu sebelum winter. Dia dah nak masuk winter. Jadi kadang-kadang waktu autumn ni kadang-kadang ada salji turun. Kat sini tak ada salji lah. Jadi biasanya waktu autumn ni orang dah start pakai baju sejuk. Sebab saya kalau kita nak ambil gambar ala-ala autumn, kita pun kena pakai baju sejuk. So ini saya pakai baju sejuk, dan warna memainkan peranan penting. Warna-warna yang terang macam ni, warna merah, kuning, biru yang striking akan menyebabkan gambar kita lebih cantik. Dan pastikan warna yang kita pilih juga dengan background dia tak sama. Jangan rasa kalau kita pakai baju warna kuning, belakang tu pun warna kuning, nanti dia akan mengganggu dalam masa editing, dan juga masa editing nanti dia akan mengganggu kita masa editing. Tapi kalau kita shoot macam ni, kita pakai warna, contoh saya pakai warna merah, dalam gambar ni tak ada warna merah, dalam sekitaran background kita tak ada warna merah, itu yang terbaik sekali. Jom. Okay, sekarang ni dekat tangan saya model dah besar sekali dah dengan pakaian merahnya, dan juga dekat tangan saya sekarang ni adalah body Sony A7 III dan juga lens 16-35mm, which is kita namakan dia sebagai wide lens. Kita nak tengok macam mana efek wide lens dan juga telephoto lens yang ada dekat dalam tangan saya. Hari ni saya bawa 16-35mm dan juga 85mm 1.8. Jom kita tengok hasil dia macam mana. Alright, let's go. Okay, pertama sekali kita shoot secara portraiture, sebab kita nak bagi nampak sekali dia punya bahagian lantai tu, lantai yang berwarna autumn. So macam inilah cara dia lebih kurang. Bermain dengan low angle sikit. Okey, dalam part ni nak kena explore sikit. Tunggang terbalik sikit. Jom kita tengok hasil dia.
Format yang kita gunakan untuk kali ni punya gambar, kita setkan kepada RAW punya format supaya waktu editing nanti kita boleh sedap sikit lah waktu nak editing. Okay, sekarang kita dah scene berjalan, scene biasa modeling. Sekarang ni scene berlari ke arah kamera pula. Let's go. So this time kita kena setkan kamera kita menggunakan continuous shooting dalam kita punya kamera kita, set continuous shooting supaya kita dapat capture setiap momen dia berlari. Okay, let's go. Okay, terus tadi kita dah pakai lens wide lens, so kita nampak beberapa wide punya angle. So this time kita nak tukar pula kepada 85mm ataupun fotografer biasa panggil dia telephoto lens. Dia panjang tapi this time kita bawa yang standard 55 dan juga this one, kita boleh zoom sikit. Yang ni 85mm. Right. Okay, this time kita pakai 85mm. So memang betul kena banyak eksplorasi angle atas bawah. Jom tengok hasil dia. Gua lompat lagi, gua lompat. Okay, so kita nak cikgu lompat sikit, tapi this time kita nak main low angle supaya lompatan tu akan nampak lebih tinggi. Alright, ready? Okay, ready? 1, 2, 3. Okey, ni antara gambar-gambar yang kami sempat explore dekat Pine Tree ni. So memang kita jangan explore. Nampak bahagian atas lebih tu kita namakan ni sebagai negative space. Kita bermain dengan RO3, rule of third dan juga foreground. Confirm gambar kita akan cantik dan kita edit sedikit supaya jadi macam autumn style. So tadi kita dah ambil gambar menggunakan kamera. So kita dah pakai wide angle punya lens 16mm dan juga 85mm. So this time kita nak hanya menggunakan iPhone saja, iPhone 11 yang bukan Pro punya, iPhone 11 biasa. Let's go. Kita ambil gambar guna handphone. Alright. Okay, so saya menggunakan mode saya menggunakan mode portrait mode supaya nak mendapatkan efek bokeh dekat bahagian belakang subjek. Cuma bila buat portrait mode ni dia minta move closer sebab nak background yang blur. Kita gerak sampai mencapai jarak minimal lah yang iPhone bagi, lebih kurang 2 meter. Okay, ready? Kita buat half body shot. Ready? 1, 2, 3. Ready? 1, 2, 3. Okay, sandarkan pokok sikit. Okay, kita bermain dengan foreground sedikit. Cuba main dengan foreground sikit pokok ni. Okay, ready? 1, 2, 3. Alhamdulillah selesai sudah kita punya sesi pada hari ini. So kita dah buat 2 sampel pakai smartphone, pakai kamera. So you guys boleh nampak lah dia punya perbezaan dia. So yang paling penting sekali adalah model kena betul-betul timbul dekat lokasi yang gelap macam ni supaya naik dalam kita punya gambar. So model kita warna merah tadi kan memang cun. So kalau nak datang sini simple je, type saja dekat Waze Taman Saujana Hijau, parking kat situ. Dia kena mendaki sikit dan naik ke kawasan yang sebegini rupa. Okey. Macam biasa, kalau nak belajar lagi dengan lebih detail, kalau nak ambil gambar yang cantik, jangan lupa masuk kita punya website snap.my. Kat situ kita ada kelas-kelas, orang kata apa nama itu, fotografi secara online yang terbaik. Okey, jangan lupa subscribe kita punya channel dan tulis di ruangan komen apa lagi konten-konten yang menarik nak kami buat. Tak kisahlah fotografi ke, travel ke, videografi ke. Jumpa lagi dalam Foto Sunday yang seterusnya. Assalamualaikum.